Saya Zatul Akis binti Muhammad Zun, A18A1018. Okey, saya nak menerangkan mengenai, saya pilih soalan nombor 2 dan saya nak terangkan mengenai keunikan sektor pertanian dan kesan pembangunan sesebuah negara. Okey, untuk pendahuluan pengenalan, sektor pertanian ini merupakan antara sektor ekonomi yang terawal yang mendapat tumpuan meluas dalam kajian-kajian berkaitan impak perubahan iklim. Perubahan iklim dan cuaca sangat memberi kesan kepada sektor pertanian. Namun begitu, impak perubahan ini juga dijangka akan menjejaskan hasil pengeluaran pertanian dalam sesebuah negara yang sedang membangun dan berpendapatan rendah. Contohnya seperti di negara yang berada di iklim tropika dan latitude yang rendah. Jadi, petani mestilah mengetahui tanaman apa yang sesuai untuk ditanam di iklim itu dan tanah jenis apa yang sesuai bagi mereka punya tanaman. Okay. Oleh hal yang demikian, sektor pertanian adalah sangat diperlukan bagi meningkatkan hasil dalam negara dan seterusnya meningkatkan pembangunan negara. Apabila hasil pengeluaran pertanian meningkat, pembangunan negara juga akan meningkat. Contohnya macam sektor-sektor perindustrian, sektor-sektor pertanian, industri pertanian meningkat dengan mendadak apabila hasil pengeluaran yang kita dapat melalui tanaman menjadi pada tahun sekian-sekian-sekian. Okey, bagi permasalahan untuk mengenal pasti masalah dalam pertanian ni, yang pertama adalah kesukaran untuk mendapat tanah yang sesuai, iaitu tanah yang strategik bagi penanaman tanaman mereka. Contohnya macam padi, sawah padi. Contoh macam di Cameron Highland, Cameron Highland tanahnya tidak sesuai untuk membuat aktiviti tanaman sawah padi. Jadi kita perlu mencari tanah yang sesuai untuk tanaman tersebut. Jadi hasil pengeluarannya akan bertambah dari semasa ke semasa dan ini akan mengakibatkan pembangunan negara meningkat dan memberi keuntungan kepada negara. Okay, yang selain itu cuaca dan musim. Cuaca dan musim juga menjadi masalah kepada petani. Contohnya macam musim kemarau. Apabila musim kemarau, petani tidak boleh membuat aktiviti harian mereka seperti biasa dan mereka tidak boleh mereka tidak boleh melakukan kerja mereka macam biasa dan mereka tidak mendapat pendapatan dan juga tidak dapat mengeluarkan hasil pengeluaran kepada masyarakat untuk mendapat bekalan-bekalan makanan. Dan juga pembangunan negara juga akan terbantu dari segi hasil yang tidak mencukupi tersebut. Okay, seterusnya petani yang kurang pengalaman dan tidak produktif dalam sektor pertanian ini juga akan mengakibatkan pertanian mereka tidak menjadi dan hasil mereka tidak menjadi dan itu akan menjadikan tanaman yang mereka buat berlaku kerugian. Okey. Seterusnya penyebaran dan pengamalan teknologi baru. Apabila masalah petani tidak dalam sektor pertanian, petani tidak didedahkan menggunakan teknologi baru. Contoh macam drone. Apabila tidak didedahkan dengan teknologi baru, hasil pengeluaran yang dapat dikeluarkan hanya sedikit dan ini tidak akan menunjukkan peningkatan dalam ekonomi negara. Okey, akhir sekali iaitu dalam pengurusan dan pemasaran sumber manusia juga memberi kesan kepada pembangunan negara. Pemasaran sangat penting bagi sebuah pertanian
Pertanian. Sektor pertanian juga diklasifikasikan sebagai perniagaan. Petani mesti memasar hasil pertanian mereka dalam negara maupun luar negara bagi meningkatkan keuntungan negara, seterusnya meningkatkan pembangunan negara menjadi negara yang lebih maju. Oleh itu, masalah dalam sektor pertanian telah dikenal pasti dan petani perlu bijak dalam meningkatkan hasil pengeluaran pertanian mereka. Okey. Dan hubungan teori dan praktikal. Okey, yang pertama, pertanian dilihat sebagai aspek yang penting bagi sebuah negara kerana ia mempunyai hubungan dengan ciri-ciri unik iklim dan cuaca. Okey, contoh menurut Mosher pada tahun 1968, pertanian adalah proses pengeluaran yang memiliki keunikan di mana perniagaannya mesti berkaitan dengan tumbuhan maupun haiwan. Okey, dalam pertanian mesti tidak semestinya hanya tanaman, tanaman sayuran dan buah-buahan. Haiwan juga merupakan sumber sektor pertanian. Contohnya macam perladangan dan penternakan. Okey, kita menggunakan haiwan untuk penternakan. Dan apabila pertanian ini semakin meningkat, sektor pertanian semakin banyak, pembangunan negara juga akan mendapat kesan yang sangat positif. Okey, seterusnya menurut Pratomo pada tahun 2010, sektor pertanian ini merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan majoriti penduduk negara membangun yang tinggal di luar bandar. Jika pertanian dilaksanakan dengan cara dan panduan yang betul, ini akan meningkatkan produktiviti hasil pengeluaran. Hal ini demikian, kecekapan yang menggunakan input-input pengeluaran untuk mengeluarkan hasil yang paling maksimum dapat dilakukan. Jadi, ini akan memberi kesan positif kepada pembangunan negara Malaysia. Sebagai contoh, kesannya adalah sumber makanan dapat dihasilkan dengan banyak dan berkualiti. Oleh itu, keunikan sektor pertanian sememangnya berhubung kait dengan pembangunan negara. Okey, seterusnya. Pertanian menurut Van Alsten pada tahun 1953 adalah kegiatan manusia dalam memperoleh hasil yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan atau dari haiwan pada awalnya dicapai dengan cara sengaja untuk menyempurnakan kemungkinan yang telah diberikan oleh alam semula jadi untuk membiakkan tanaman atau haiwan ini. Dalam hal ini, jika petani melakukan teknologi baru dalam pertanian mereka dan mereka mengamalkan teknologi baru untuk meningkatkan mereka punya hasil pengeluaran, mereka dapat menjimatkan tenaga kerja yang diperlukan dan mempercepatkan kerja mereka. Ini akan memberi kebaikan kepada negara dalam meningkatkan pembangunan baru di Malaysia. Akhir sekali, pertanian dapat meningkatkan pembangunan baru di Malaysia. Keunikan pertanian ini juga telah menarik perhatian masyarakat negara luar untuk mempelajari ilmu pertanian. Hal ini akan meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan pembangunan baru di Malaysia. Pembangunan yang tinggi akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dalam sektor pertanian. Okey. Bagi perbincangan dan cadangan, kesukaran untuk mendapatkan tanah yang sesuai untuk penanaman padi di kawasan tertentu di Malaysia iaitu di kawasan tanah tinggi Canberra Highland. Hal ini demikian kerana keadaan di tanah di Canberra Highland tidak mencukupi air untuk penanaman sawah padi. Jadi, bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi, petani perlu memastikan tanah yang dipilih untuk menjadikan kawasan pertanian contoh tanah sesuai untuk pertanian sawah padi seperti tanah jenis alluvium atau tanah liat halus dan mampu menakung air untuk beberapa lama. Hal ini, tanah seperti ini selalunya terdapat di tepi sungai dan menerima limpahan banjir. Selain itu, faktor perubahan cuaca dan musim seperti banjir, hujan lebat, angin yang kuat
dan kemarau akan menyebabkan kerugian bagi sektor pertanian. Apabila sektor pertanian menghadapi masalah perubahan cuaca dan musim dalam tempoh masa yang lama, akan menyebabkan petani-petani hilang sumber pendapatan dan mereka tidak dapat menjalankan aktiviti harian mereka. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan pada petani, malah kepada masyarakat pembangunan negara dan pembangunan negara. Jadi, melalui perbincangan ini, saya membuat cadangan bahawa petani perlu belajar menggunakan kaedah baru bagi menyelamatkan hasil tanaman mereka, seperti menggunakan telaga tiup untuk menyedut air dari bawah tanah. Ini kaedah itu adalah langkah terbaik untuk mengalirkan air ke sawah setiap kali musim kemarau. Jadi tanaman tidak akan rosak. Okey, perbincangan seterusnya adalah mengenai masalah petani yang kurang pengalaman dan produktiviti. Hal ini demikian akan menyebabkan petani mengalami kerugian yang besar kerana tidak ada pengetahuan yang benar untuk menjalankan kegiatan pertanian. Jadi, saya mencadangkan bahawa pihak berkuasa dalam sektor pertanian perlu melakukan kursus atau taklimat untuk diberikan pendedahan yang betul kepada petani-petani baru. Oleh itu, seseorang yang baru berhasrat untuk menjadi seorang petani mestilah mencari ilmu pengetahuan terlebih dahulu mengenai jenis tanaman yang ingin ditanam dan ketahui cara penjagaannya. Akhir sekali, masalah petani kurang pendedahan teknologi baru dalam pertanian juga akan menyebabkan hasil pengeluaran menjadi sedikit dan kurang berkualiti. Sebagai contoh, teknologi baru yang boleh digunakan dalam pertanian seperti drone dan penghasilan tanaman sayur-sayuran hidroponik. Oleh itu, saya mencadangkan bahawa agensi kerajaan membuat pendedahan kepada para petani mengenai penggunaan teknologi baru dalam pertanian supaya hasil pertanian dapat dihasilkan dengan kualiti yang baik dan banyak hasil untuk negara. Okey. Untuk pengakhir kata, kesimpulannya, di Malaysia mempunyai pertanian yang sangat unik dengan hasil pengeluaran yang dengan hasil pengeluaran pertanian tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan pembangunan negara. Perubahan cuaca dan iklim juga memberi kesan kepada sektor pertanian dan juga kepada pembangunan negara. Masalah yang dihadapi dalam sektor pertanian dapat diatasi dengan baik jika petani bertindak untuk memperbaiki cara penanaman mereka dan sebagainya. Jadi, pertanian sangat penting dalam pembangunan negara kita dan juga penting bagi pengeluaran hasil kepada masyarakat. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.